Saya baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini penawar bagi hati kitab tasawuf. Ada satu hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap pagi seluruh anggota badan akan mengadukan tentang perihal mulut. Maksudnya awal-awal pagi tangan mengadu pasal mulut, kaki mengadu pasal mulut. Mereka ni cuma kita tak dengar mereka bercakap. Soalannya tangan, kaki semua tak puas hati dengan mulut. Sebab apa? Kerana mulut badan binasa. Betul tak? Tapi dia tak cakap macam tu kerana mulut badan binasa. Nak kata kerana mulut seluruh anggota badan akan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal tangan tak buat dosa, kaki tak buat dosa, mata tak buat dosa. Tapi disebabkan mulut, anggota badan lain semua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi anggota badan lain setiap pagi tak puas hati dengan mulut. Tak, maksudnya soalannya dia marah, mulut ni lah yang merosakkan selalu tuan kita ni. Mata dah okey, tangan dah okey, tapi mulut tak berhenti-henti. Na'udzubillah. Mungkin bercakap pasal orang, mungkin berkata benda yang tak sepatutnya, mengungkit benda-benda kebaikan yang kita buat, memfitnah dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi saya nak baca juga satu hadis Nabi, nak menceritakan tentang betapa hebatnya peranan mulut kita ni. Kalau kita buat, kita jadi orang yang sangat mulia. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini memang bagus sangat untuk kita ni para wanita, sebab orang perempuan memang antara kelebihannya memang pandai menjawab. Betul tak? Tak payah belajar, memang pandai kan? Suami cakap berapa patah, kita bagi hujah, memang terbaik lah. Kalau siap hujah tu, cuba awak bayang macam ni, sebab itu macam ni. Kalau tak gini, saya dah boleh fikir, saya dah atur semua tu. Ada je jawapan. Akhirnya suami jadi pendiam daripada awal kahwin sampai sekarang. Okey, kita tengok. Nabi kata, aku menjamin istana dikeliling syurga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Aku menjamin, Nabi kata, istana di sekeliling syurga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia di pihak yang benar. Berserta istana di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia hanya bersenda gurau. Yang kedua, Nabi menjamin istana di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bergurau. Pertama tadi dalam bab berdebat, walaupun kita di pihak yang benar, tetapi kita tinggalkan perdebatan sebab kita tak nak putus silaturahim. Tapi ramai mana orang, saya bukan apa, sebab saya tahu apa yang saya cakap betul. Kita kan biasa macam tu. Orang yang yakin dia betul, itu yang dipertahankan juga tu. Dengan suami tu utamanya, kadang-kadang kalau kita mengalah tak ada masalah. Bila suami cakap, yelah bang, okey, baik-baik. Sekali-sekala bagilah dia menang, betul tak? Biasa siapa menang ni? Sekali-sekala bagilah suami menang. Ya bang, saya ikut, betul lah awak cakap betul. Tapi biasa nak tambah, betul awak cakap tapi. Biasa nak tambah tapi tu. Kalau masa tu tak jawab, hati tu bergelora. Kena. Petang baru cakap, bang saya sebenarnya nak cakap sikit apa yang awak sebut tadi. Dia tak habis tu. Sekali-sekala kita tutup, kita jadilah orang yang Nabi janjikan akan dibina istana di sekeliling syurga. Akan dibina istana di sekeliling syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Suami kita marah apalah kan, ni kenapa ni rumah macam ni. Kalau boleh nak jawab, bang, awak ni cakap macam ni awak tak faham ke? Saya ni dah lahirkan anak awak 7 orang. Berkait pula lahirkan anak. Urat saya dah banyak putus, saya perlu banyak rehat. Macam tu kan. Ada je jawapan. Kadang-kadang kita kata, yelah minta maaf lah, saya leka tadi main WhatsApp. Okey, apa pula perdebatan, sekali-sekala kalau kita ingat hadis ni, kita akan kuat meninggalkannya sebab kita tak nak panaskan keadaan, tak nak putus silaturahim. Masya Allah. Senang ke susah nak buat? Susah.
Tapi bila kita belajar ilmu ni, kita dengar hadis ni, inilah kekuatan kita. Sebab apa? Bila kita tinggal, kita diam, orang pula tak puas hati. Kenapa kau tak jawab? Tak apa, senyum je. Sebab kita dah bayang syurga dikelilingi, istana dikelilingi syurga. Itu beza orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dia kata aku bercakap sebab aku tahu aku di pihak yang benar. Itu orang yang kurang ilmu. Sampai putus kawan, sampai putus adik-beradik. Okey.